wa ala ali sayyidina Muhammad adada khalqi wa riba nafsi wa zinata arsyik wa midada kalimati. Okey, mula. Assalamualaikum ya sayyidi Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, selamatkan kami semua dunia akhirat. Kasihi mereka kami dan mereka setiap saat, dan berkati bahagiakan kami hingga ke syurga. Amin. Pasal niat kita hadir kerana Allah, kerana mengasihi baginda Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Puasa semua insya-Allah. Baik. Yang Allah kasihi, yang Nabi sayangi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua yang hadir pada pagi ini, Ustaz mengucapkan selamat menyambut bulan puasa, dan kita dah nak berpindah kepada minggu kedua. Alhamdulillah. Jadi 2 bulan lepas, bulan Rejab, bulan Syaban, kita minta pada Allah, doanya macam gini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban fabalighna Ramadan. Kita minta bersungguh-sungguh, ya Allah, berkati kami pada bulan Rejab, berkati kami pada bulan Syaban. Fabalighna Ramadan, ya Allah, panjangkan usia kami agar kami dapat bertemu pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, doa yang kita pohonkan tu bersungguh-sungguh selama 2 bulan, Allah perkenankan, dan akhirnya hari ini kita berada di bulan Ramadan. Jadi justru itu, marilah kita ambil peluang merebut peluang-peluang yang ada pada bulan Ramadan ni, dan mari kita mengisi bulan Ramadan dengan kebaikan, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah majlis ilmu pada pagi ni. Bulan Ramadan ni specialnya, antara istimewa bulan Ramadan, setiap perkara fardu Allah gandakan pahalanya menjadi 70 kali ganda. Bulan Ramadan macam tu. Adapun perkara sunat, Allah naikkan, upgrade jadi pahala fardu. Jadi kalau kita buat benda-benda sunat pada bulan Ramadan, kita dibayar dengan pahala fardu. Dan kalau kita buat benda fardu, Allah bayar kita 70 kali ganda. Itu cuma ada pada bulan Ramadan. Nanti bulan Syawal dah tak ada dah. Sebab tu, bila Allah dah perkenankan doa kita duduk pada bulan Ramadan ni, bersungguh-sungguhlah untuk kita isi bulan Ramadan dengan perkara fardu dan perkara sunat. Yang fardu kita cuba buat, yang sunat kita perbanyakkan. Jadi menuntut ilmu seperti majlis pagi ni termasuk perkara fardu. Jadi kita duduk pagi ni sama dengan kita duduk 70 kali majlis ilmu. Besar ganjaran pada bulan Ramadan. Jadi hari ini kita baca hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Ramadan supaya kita dapat bersungguh-sungguh pada bulan Ramadan. Qala, hadis yang pertama, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumih fi darani ila an qala an sayyidina Ka'ab ibni Ujrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu hari Nabi beritahu sahabat, Nabi masuk Masjid Nabawi, Nabi cakap macam ni, uhdurul minbar. Nabi kata kalian rapat, berkumpul-kumpul dekat mimbar. Macam gitu Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Nabi naik dalam masuk masjid, Nabi perintahkan sahabat-sahabat merapati mimbar sebab Nabi nak sampaikan sesuatu yang penting. Fahardarna, kata sahabat, kami pun pergi kumpul ramai-ramai dekat mimbar. Falam maltaqa darajatan, bila Nabi naik tangga yang pertama. Jadi mimbar Nabi asalnya rata je. Mimbar-mimbar masjid yang ada dekat masjid kita itu asalnya bukan macam tu. Asalnya mula-mula Nabi buat Masjid Nabawi, dia tak ada mimbar pun. Nabi dekat lantai macam ini.
Nabi duduk kat bawah je. Tapi oleh kerana orang Islam semakin ramai, semakin beribu-ribu yang memenuhi Masjid Nabawi, akhirnya orang belakang tak nampak. Itu yang ada menyarankan buat tempat tinggi sikit yang dipanggil mimbar. Itu yang akhirnya mimbar tu ada sampai hari ni. Jadi bila dah ada mimbar, dia ada 3 anak tangga pada zaman tu. Nabi naik tangga yang pertama. Nabi naik tangga pertama, Nabi ucapkan amin. Kemudiannya falammal taqaddar darajatan, Nabi naik tangga kedua, Nabi ucapkan amin. Nabi naik tangga ketiga, Nabi ucapkan amin. Falamma nazala, kemudian Nabi turun. Nabi tak ceramah, Nabi tak beri apa-apa, Nabi tak beri ucapan, Nabi tak beri tazkirah. Nabi cuma amin, amin, amin. Nabi terus turun. Falamma nazala, Nabi terus turun, Nabi tak cakap apa-apa. Qulna, maka kami tegurlah, ya Rasulullah, ma sami'na minkal yauma syai'an. Kata sahabat-sahabat, hari ni kami pelik lah. Tak pernah kau buat macam ni. Selalu Nabi naik, Nabi akan berucap, Nabi naik, Nabi nasihat, Nabi naik mimbar, Nabi akan berkata sesuatu. Tapi kali ini Nabi sebut amin, amin, amin. Maka sahabat jadi pelik. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kami pelik hari ni, sebab kau cuma sebut amin, amin, amin. Tapi Nabi pun jelaskan. Bila ada persoalan macam tu, Nabi jelaskan kenapa Nabi buat macam tu. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Jibril aradali. Kata Rasulullah, bila aku naik tangga yang pertama, Sayyidina Jibril datang. Datang bertemu Nabi. Dan Sayyidina Jibril kata, ba'uda man adraka Ramadan falam yufar lahu. Kata Jibril, rugi, malanglah, kalau bahasa kasarnya celakalah, macam gitu. Man adraka Ramadan, orang yang dapat masuk pada bulan Ramadan. Macam kita ni, kita kan dah masuk bulan Ramadan. Kata Sayyidina Jibril, ya Rasulullah, rugilah, malanglah, celakalah orang-orang yang diizinkan hidup pada bulan Ramadan. Falam yufar lahu, tapi dia tak dapat keampunan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni bulan yang paling terbesar Allah beri keampunan kepada hamba-hambanya. Ramadan kan 30 hari kan. Jadi 30 hari itu, dalam masa 30 hari itu Allah mengampunkan hambanya secara besar-besaran. Bahkan bulan Ramadan itu dibagi kepada 3 fasa. 10 hari pertama penuh dengan rahmat, kasih sayang Allah. 10 hari kedua penuh dengan keampunan. 10 hari ketiga ataupun kita panggil 10 terakhir Ramadan, itu bukan kasih sayang lagi, itu bukan keampunan lagi. Itqum minan nar, di situlah duduk pembebasan daripada neraka. Siapa yang bersungguh-sungguh berpuasa pada siang hari, pada malam tarawih dan mengaji dan sahur dan sebagainya, nanti di akhir Ramadan namanya dipadamkan daripada neraka, jadi bebas neraka. Kita kalau ikut amal kita ni, dengan sembahyang kita tak khusyuk, dengan perangai kita, rasa-rasa ni kita macam ahli neraka. Kalau ikutkan kita, dosa kita kan banyak, ibadah kita bukan betul sangat, kita pun tak khusyuk, kita lebih banyak baca WhatsApp daripada baca Quran. Itu kalau Quran, sedekah kita tak banyak mana. Jadi tuan-tuan mati Allah, mungkin kita lebih kepada neraka, wal iyazubillah. Tapi bila masuk bulan Ramadan, Allah bukan sekadar mengampunkan, Allah padam nama-nama orang yang telah tercatat dalam neraka. Itu dahsyatnya. Benda ni hanya berlaku pada bulan Ramadan. Jadi Allah bukan sekadar mengampunkan, Allah akan padam nama-nama ahli neraka, Allah akan hilangkan. Begitu tawaran-tawaran yang ada pada bulan Ramadan. Tiba-tiba bulan Ramadan kita biasa-biasa je. Quran pun kita tak baca sangat, contoh kan. Tu kalau sembahyang tarawih kita nak cepat je. Kalau ada 20 surau sana 20, surau ni 8. Kita ambil yang 8. Kita nak ringkas je. Dalam Ramadan kita nak lebih kurang ni. Yang 8 pula kita pilih, mana yang gia 2, mana yang gia 1, mana yang laju, mana yang perlahan. Kita ambil yang laju.
Lepas tu dah lagi tu, lepas 4 kita balik. Witir tak pun, angkat kaki cabut. Dia kata witir nanti kat rumah, padahal witir kat kedai mamak. Tak selesai. Jadi kita macam tu. Jadi kita lebih kurang, dia tak beria, tak bersungguh-sungguh. Bahkan kemungkinan kita lebih bersungguh-sungguh untuk buat persiapan raya daripada Ramadan. Jadi kalau seseorang masuk bulan Ramadan tak dapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, dia orang yang paling malang. Jadi kata Nabi, sebab tu aku kata amin di tangga pertama tu. Sebab Sayyidina Jibril beritahu orang yang dapat peluang duduk Ramadan, bila dia keluar daripada Ramadan, dia tak dapat keampunan, dia orang yang paling malang dan rugi dan celaka. Kata Nabi, amin. Nabi mengaminkan ucapan Sayyidina Jibril. Jadi maknanya apa? Jadi maknanya di sini oleh kerana kita dah masuk bulan Ramadan, usahalah supaya kita mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan banyak-banyak minta ampun pada bulan Ramadan. Sebab tu bila kita masuk Ramadan je, nanti kita doa, kita akan dengar imam kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa tu diperbanyakkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maafkan kami, dosa kami banyak ya Allah. Ulang-ulang sembahyang fardu, nanti lepas tarawih, nanti kita waktu malam tahajud, ulang doa tu minta ampun. Sebab bulan Ramadan bulan paling banyak, bulan paling banyak sekali Allah mengampunkan hamba-hamba-Nya. Jadi kita dah masuk Ramadan ni, Allah ampunkan dosa kita banyak. Lepas tu bulan Ramadan ni diambil daripada perkataan Ramad. Ramad maknanya panas. Jadi Ramadan mesti panas. Kita kan kepanasan ni kan, mesti panas. Sebab memang cuaca bulan Ramadan cuaca yang panas. Allah sengaja memanaskan Ramadan supaya bukan sekadar, supaya kata ulama dosa-dosa kita terampun. Dengan kepanasan tadi kita rasa perit, kita rasa sakit. Sakit tu menyebabkan dosa-dosa kita terampun. Tu jadi mudah-mudahan Ramadan kali ini kita buat yang terbaik. Siang berpuasa, malam kita tarawih, usaha baca Quran. Kalau tak boleh khatam seorang-seorang, bagikan juzuk-juzuk tu. Said juzuk 1, Jannah juzuk 2. Kan kita ramai kan, 30 orang kan. Bagi juzuk. Sekurang-kurangnya kita khatam secara berjemaah. Khatam macam tu pun diiktiraf oleh ulama-ulama kita. Itu yang pertama. Kemudian kata Rasulullah, bila aku naik tangga kedua, Jibril kata, ba'uda man dzukirat indahu falam yusalli alaika. Kata Sayyidina Jibril, malang, rugi, celakalah orang bila disebut namaku, dia tak selawat. Nama Nabi ni kalau disebut, kita selawat. Allahumma salli ala Sayyidina. Kalau kita diam, membisu. Ini kan banyak orang bisu kan, nampak dengan nama Nabi bisu. Mistokin nama Allah, bisu, diam tu nama Allah tu dipijak-pijak. Kalau kita punya gambar letak kat stokin, orang pakai marah tak? Gambar kita, orang kita tambah kat stokin, dia pijak. Kita nampak dia gambar kita kat stokin, marah kita kan. Ini bukan kita. Ataupun mak kita punya gambar, dia pijak-pijak, marah kita. Ini bukan mak, ini pencipta alam Allah. Sewajarnya kita orang Islam marah, jangan bisu. Kita kena bersuara. Jadi bila kata Nabi, kata malaikat Jibril, orang yang disebut namaku dia diam, tak ada respon, tak ada perasaan dengan Rasulullah. Tuan-tuan, saya nak ingatkan, kita jangan sombong dengan Nabi, jangan sombong dengan agama Nabi. Kita ni tak akan wujud kat dunia tanpa Rasulullah. Allah kata pada Rasulullah, laulaka ma khalaqtul aflaka. Kalau tak gara-gara engkau, aku tak ingin nak cipta alam ni. Alam ni kan penuh dengan macam-macam, penuh dengan maksiat, penuh dengan manusia sombong, penuh dengan manusia jahat. Kalau tak gara-gara Nabi, Allah tak naklah buat semua. Tapi gara-gara Allah kasih kat Nabi, itu yang Allah cipta kita semua. Allah cipta matahari, Allah cipta oksigen ni yang kita sedut ni. Kan namanya oksigen. Tak ada oksigen mati kita. Oksigen tu pun Allah cipta gara-gara Rasulullah. Sebab tu nama Nabi ni kalau disebut, kita kena alert.
Nabi suruh respon dengan ucapan selawat. Tak kisahlah selawat macam mana pun. Dengan nama Nabi je, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalu kita masuk surau, tu kan ada perkataan Nabi tu kan, digantung dekat surau ni kan. Kalau pandang tu jangan diam. Nampak je selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kawan-kawan kita suka tampal stiker nama Nabi di atas belakang kereta dia kan. Kita pandu, nampak selawat. Nampak nama Nabi. Jangan diam. Kita selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sebab Nabi ni orang yang paling penting dalam hidup kita, orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Tanpa dia tak ada bumi, tanpa dia tak ada alam, tanpa dia tak ada kita, tanpa dia tak ada matahari, tak ada ikan, tak ada sotong, semua tak ada. Dia paling berjasa di alam ni. Nanti besok pada hari kiamat, Rasulullah dia yang boleh tolong kita kan. Suami tak boleh tolong, isteri tak boleh tolong. Walaupun kita duduk bersama serumah berpuluh-puluh tahun, di sana dah pasangan kita tak mampu tolong kita. Anak-anak yang duduk bersama kita berpuluh-puluh tahun, dah besar, dia dah bekerja, dia berduit, dia berpangkat, tak boleh tolong. Yang boleh tolong satu je, Rasulullah SAW pada hari kiamat besok. Nabi Adam terdiam, Nabi Nuh terdiam, Nabi Musa tak boleh cakap apa. Besok pada hari kiamat semua membisu. Ada seorang dia yang berani minta dengan Allah nak tolong semua orang. Siapa dia? Rasulullah. Jadi kat dunia Nabi paling berjasa, sebab dengan Nabi lah kita ada. Dengan Nabi lah, kerana Nabi dunia ni ada. Besok akhirat Nabi je boleh tolong kita. Jasa Nabi kan besar di dunia. Tanpa akhirat, tiba-tiba dengar nama Nabi tak ada perasaan. Tiba-tiba nampak nama Nabi tak ada perasaan. Tu yang kata malaikat Jibril, ya Muhammad, malanglah, celakalah, rugilah orang yang bila namamu disebut dia diam, tak ada perasaan. Kita jangan tak ada perasaan kat Nabi, tuan-tuan. Besok Nabi tak ada perasaan kat kita nak tolong kita pada hari kiamat. Tu yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah, bila aku naik tangga yang ketiga, Jibril kata, ya Muhammad, rugilah, malanglah, celakalah orang yang ada mak ayah tapi tak masuk syurga. Maksudnya mak ayah kita ni dia pintu atau kunci kita masuk syurga. Siapa ada mak ayah, berbaktilah pada mak ayah. Kalau masih hidup, layan dengan baik. Kalau dah mati, banyakkan sedekah atas nama dia, banyakkan minta ampun untuk ibu bapa. Sebab antara orang yang masuk syurga tanpa hisap, orang yang berbakti pada mak ayah. Kalau masih hidup, cara hiduplah. Kalau dah mati, cara matilah. Kalau masih hidup, ziarahnya, bagi duitnya, menggembirakan. Kalau dah meninggal dunia, doa jangan putus. Ni Ramadan kan kita digalakkan bersedekah atas nama ayah, atas nama ibu kita. Kalau kita boleh layan macam tu, maka kita ada jaminan masuk syurga. Siapa tak peduli mak ayah, maka kata Sayyidina Jibril, celakalah, malanglah, ruginya orang yang ada mak ayah tapi tak masuk syurga. Jadi mak ayah kita muliakan, mak ayah kita santuni dengan baik, tak rugi sebab berbakti pada mak ayah, dijamin masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara golongan yang bakal masuk syurga tanpa hisap. Kita ni semua nak masuk syurga kan. Kita tanya perompak pun dia nak masuk syurga. Kita tanya kaki maksiat penzina pun dia kata nak masuk syurga juga. Jadi semua orang nak masuk syurga. Masuk syurga ni ada dua cara. Pertama, masuk kena hisap dulu. Kedua, masuk tanpa hisap. Kita nak yang mana Sid? Kalau diberi pilihan lah, kita nak masuk dihisap dulu kot. Masuk dihisap ni kena tiana, kena siasat, kena masuk neraka dulu, kena baru last masuk syurga. Tapi kalau tanpa hisap, dia masuk gitu je. Kita nak yang mana? Kita kalau kerja, diberi tawaran, nak temuruga ke nak masuk kerja terus? Tentulah kita tak nak temuruga kan. Macam itu kita nak mudah kan. Kalau kita pergi Singapura, banyak pemeriksaan, rimah kita nak masuk terus ke tu. Itu namanya tanpa hisap, tanpa perhitungan. Jadi masuk syurga ni ada dua. Pertama dengan hisap.
Allah belik semayang kita, Allah tengok perangai kita, tu lama tu nak hisap Yang kedua Allah tak tengok langsung, dah masuk terus. Kita nak yang macam tu. Jadi kalau kita nak masuk syurga tanpa hisap, kita pilih yang nak masuk syurga tanpa hisap. Itu antara amalannya adalah berbakti pada orang tua. Sebab golongan yang bakal masuk syurga tanpa hisap, golongan yang berbakti pada orang tua. Sebab tu kata Sayyidina Jibril, orang yang ada mak ayah antara orang yang celaka, yang malang ialah orang yang ada mak ayah tapi dia tak masuk syurga. Maksudnya dia tidak berbakti pada orang tua dia. Orang tua kita itu kunci syurga. Antara golongan yang bakal masuk syurga tanpa hisap adalah orang yang berbakti pada mak ayah. Siapa ada mak ayah berbaktilah. Ada mak ayah Sid? Mak ada lagi? Ayah? Mak satu ke dua? Dia kalau mak satu tu isi dia satu lah. Kalau kita ada dua mak, layan mak. Ayah masih ada. Layan elok-elok ayah. Jarah dia ni bulan puasa datang berbuka dengan mak ayah, bawalah apa-apa, besok raya datang lagi. Senangkan nanti mak ayah. Berbakti pada mak ayah mengikut kemampuan kita lah. Kalau ada duit, bagi duit. Ada masa, bagi masa. Tapi kalau nak berbakti pada mak ayah dengan fizikal ni, dia ada sikit sulit. Contoh nak bagi duit, kita kena ada duit. Nak bagi masa, kita kena ada masa. Nak ziarah, tunggu cuti, kan? Nak bagi duit, tunggu gaji. Nak ziarah balik kampung, tunggu gaji. Banyak sangat benda yang nak ditunggu-tunggu ni. Lagi-lagi kalau kita dah berkeluarga, kita kerja jauh, banyak benda yang kita nak susun, nak bakti pada mak ayah tu. Ada satu cara kita boleh berbakti pada mak ayah bila-bila masa. Tak payah tunggu gaji, tak payah tunggu cuti. Kita boleh berbakti pada mak ayah bila-bila masa, di mana-mana saja. Caranya, kata ulama, dengan berselawat. Berselawat ni nampak simple kan, tapi dia miracle, amalan yang dahsyat. Antara kedahsyatan selawat, bila kita buka mulut selawat, sebenarnya kita sedang berbakti pada mak ayah. Sebab tu daripada rumah, ke tempat kerja ni, berbaktilah pada mak ayah dengan berselawat. Dalam pejabat, berselawat. Mana saja kita berada, berselawat. Sebab setiap kali kita berselawat, selawat kita sampai ke Rasulullah, dibawa oleh malaikat. Dan malaikat ni bila bawa, dia akan bercakap, ya Rasulullah, ini selawat daripada si Fulan bin si Fulan. Tu kalau lelaki-lelaki yang selawat. Kalau perempuan, kata malaikat tu, ya Allah, ini selawat daripada Fulana binti Fulan. Jadi disebut nama kita depan Rasulullah, dia sebut nama ayah kita depan Rasulullah. Jadi ayah kita dikenali Rasulullah, sebab namanya disebut depan Nabi. Jadi kalau kita selawat banyak, satu hari sampai 100,000, maknanya nama ayah kita sampai kat Nabi 1000 kali. Kalau kita tak berhenti selawat, maknanya kita hantar nama mak ayah kita tiap-tiap masa tu. Sepanjang masa nama mak ayah kita sampai kat Rasulullah. Jadi mak ayah kita dikenali Nabi. Nabi kenal mak ayah kita sebab namanya selalu sampai kat beliau. Nanti bila di hari kiamat, mak ayah kita senang nak lepas. Sebab senang dapat syafaat. Sebab Nabi kenal dia melalui selawat kita. Lepas tu kalau kita nak berbakti dengan duit, susah nak tunggu gaji, nak berbakti dengan ziarah, payah nak balik kampung, nak berbakti dengan belikan makanan, mak jauh dekat Penang, selawat. Selawat. Selawat ni kita boleh baca di mana-mana, pada bila-bila masa, dan lafaz yang mudah. Selawat ni ada yang panjang, ada yang pendek. Ambil yang pendek lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kita dah berbakti pada mak ayah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kali kedua, kita dah berbakti 2 kali kat mak ayah. Ketiga, keempat, macam gitu. Jadi ini hadis pertama tentang bulan Ramadan. Hadis yang kedua, qala daripada Sayyidina Abi Kilabah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, kata baginda, qala Rasulullah SAW, Nabi kata, atakum syahrun Ramadan. Nabi sebut dengan sahabat-sahabat, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan. Kita hari ini hidup di satu bulan yang penuh dengan berkat tau.
berkat. Ustaz nak kongsikan makna berkat. Berkat ni maknanya apa Said? Sefaham Said lah. Biasanya bila Ustaz sebut berkat, banyak yang menggambarkan makanan bungkusan yang kita dapat lepas masa kenduri tu kan. Berkat tu. Siapa orang Jawa, dia ada satu budaya, kalau kenduri kat rumah dia, kita makan dalam dulang, dia bagi 4, kita jamal sikit, lepas tu baki tu bawa balik rumah. Yang bawa balik tu namanya berkat, untuk dibagi kepada anak-anak. Itu berkat yang kita tahu sejak kita kecil. Berkat tu kita gambarkan makanan. Nabi kata, bulan telah datang kepada kalian, bulan Ramadan, bulan yang berkat. Nabi sebut berkat ni. Ustaz nak kongsikan perkataan berkat. Mudah-mudahan hidup kalian bertambah berkat lepas ni. Amin. Rezekinya bertambah berkat, rumah tangga bertambah berkat, perkahwinan berkat, umur berkat, ilmu berkat. Ada satu ulama namanya Syekh Abdul Qadir Sagaf. Beliau berkata, siapa rajin selawat, anak-anaknya dijamin berkat. Kita kan ada anak kat rumah kan, ada kecil, ada besar, laki-laki, perempuan. Anak-anak kita ni hidup di zaman yang macam kita sekarang ni. Kita dulu hidup lain. Zaman anak kita ni lain. Cabarannya sangat dahsyat di akhir zaman ni. Dengan payah nak dapat kerja, dengan duit jatuh ni, anak kita hidup di zaman tu. Zaman kita dah lepas dah. Kan? Dulu Ustaz balik daripada overseas, balik, kerja cari kita. Zaman tu macam tu, tahun 80-an. Sekarang tak. Berlambat-lambat budak keluar you, menganggur tak kerja, jadi Grab lain, Foodpanda, macam gitu. Sekarang macam tu, cabaran nak dapat kerja. Dulu kalau ada satu tawaran kerja, tawaran kerja ada satu, yang datang tu tak ramai mana. Hari ni kerjanya sikit, yang mohon tu berpuluh ribu. Begitu keadaan sekarang. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita kadang-kadang risau dengan suasana sekarang. Jadi kalau kita ada anak kita hidup di zaman yang penuh cabaran macam ni. Sebab tu usahakan anak-anak kita berkat ni. Lagi satu, itu masalah kehidupan, masalah akhlak, masalah jenayah. Lepas tu masalah kerosakan, bukan akhlak je, kerosakan akidah di zaman kita ni. Ada budak-budak universiti. Budak universiti bukan budak bodoh tau, budak pandai tau. Dekat Johor, kes ni, dia dengan beraninya boleh bercakap dekat depan viral, satu dunia dengar. Dia menyamakan agama Islam dengan agama Kristian. Ucapan dia apa? Dia kata Allah tu Muhammad, Muhammad tu adalah Allah. Itu kan pemikiran Kristian yang menganggap Nabi Isa tu Tuhan kan. Budak Islam Melayu, masih remaja, lepasan universiti, berani cakap macam tu. Itu yang kita risau. Bukan sekadar kelakuan dia, sampai akidah-akidah pun dah terganggu di zaman sekarang ni. Lepas tu kita risau. Jadi, kata Syekh Abdul Qadir Sagaf, siapa yang rajin selawat, tak berhenti selawat, anak-anaknya dijamin berkat. Maksud anak berkat ni apa? Anak senang dengar kata dan dia berbakti pada orang tua. Kita kalau ada anak dengan senang dengar kata, kita kan senang hati kan. Dia berbakti pada mak ayah, kita kan senang hati ada anak macam tu kan. Anak kalau pandai belum tentu macam tu. Anak kalau kaya belum tentu macam tu. Tapi kalau anak berkat, dia macam tu. Sebab tu kita nak anak-anak kita berkat. Bila berkat je, dia berbakti pada mak ayah dan senang dengar kata orang tua. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Sagaf, siapa yang rajin selawat, dijamin anak-anaknya berkat. Ni Ustaz kongsikan perkataan berkat. Anak yang berkat ni, saya doakan anak kalian semua berkat-berkat. Amin. Kalau nak anak berkat, mulut rajin selawat. Mulai hari ni selawat jangan berhenti. Ikut Ustaz sallallahu alaihi Muhammad sebut. Itu selawat yang paling pendek, paling senang, tak payah hafal. Amalkan sehari 500 kali. Paling kurang 500 kali 500, hari buat 500. Sekejap je 500 tu. Kalau usah sangat, pecahkan. Lepas solat subuh 100, lepas zuhur 100, lepas asar 100. Cukup 5 waktu, cukup 500. Lepas tu buat hari-hari. Dijamin orang yang 500 selawat sehari, dijamin tidak akan ditimpa fakir,
dijamin tak akan ditimpa miskin, dan dijamin tidak akan ditimpa susah. Jangan tinggalkan selawat. Masuk Ustaz, jangan tinggalkan Rasulullah. Kita tak tanpa Nabi, hidup kita gelap. Kita nak masuk syurga dengan sembahyang kita tak lepas rasanya. Solat kita mana khusyuk. Kita nak masuk syurga dengan puasa. Puasa kita puasa mulut je, puasa makan je. Mulut kita buat dosa lagi, mata kita buat dosa lagi. Kita nak masuk syurga dengan amal ibadat kita, buruk amal ibadat kita. Tapi kita boleh masuk syurga dengan mudah dengan syafaat Rasulullah. Dengan bantuan Nabi juga. Sebab tu Nabi ni jangan kita lupa, jangan kita pisah dengan dia. Sentiasalah bersama Nabi. Macam mana cara dia? Selawat. Selawat. Kita bila selawat, kita sentiasa bersama Nabi. Dan anak-anak dijamin berkat. Jadi berkat di sini kata Rasulullah, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang berkat. Berkat ni apa? Berkat ni maksudnya gini. Kita berkat ni tak boleh nak gambarkan kan. Dia bukan barang. Berkat, dia ada ulama mentafsirkan berkat. Cuba ikut Ustaz. Berkat. Kat belakang tu dia tak ikut. Main handphone tu. Belakang tu dia tak ikut. Berkat artinya sikit cukup. Itu maksud berkat. Banyak memberi manfaat. Gaji dia tak banyak, gaji dia sikit tapi cukup. Cukup anak dia boleh sekolah, makan lepas. Lepas tu cukup bahagia, cukup tenang. Anaknya cukup bagus akhlaknya. Itu maksud cukup. Jadi kalau rumah tangga tu berkat, serba cukup. Makan cukup, pakai cukup, kemudiannya cukup tenang, cukup bahagia. Sebab berkat maknanya cukup. Senang, bahasa senang, berkat maknanya cukup. Hidup kalau tak berkat, walaupun duit banyak, dia tak akan rasa cukup. Kalau cukup pun tak cukup bahagia, tak cukup tenang. Sebab tak berkat. Sebab tu hidup ni bukan nak banyak, bukan nak sikit, nak berkat. Kalau berkat, garanti bahagia. Allah akan cukupkan. Itu masuk berkat, cukup. Lepas tu kalau kita kerja apa tak kisah. Yang penting berkat. Bila berkat, Allah cukupkan. Cukup duitnya, cukup bahagianya, cukup tenangnya. Itu keberkatan. Jadi bulan Ramadan ni dikatakan bulan berkat. Bulan yang cukup. Sikit cukup. Apa maksudnya? Ramadan ni, kalau kita beramal bersungguh-sungguh puasanya, kalau boleh puasa dengan puasa perut je lah. Puasa mulut, mata sekali, telinga. Itu puasa kita. Lepas tu sembahyangnya kita bersungguh-sungguh. Yang fardu kita jaga, yang sunat kita buat bersungguh-sungguh. Quran kita baca. Dia akan jadi cukup untuk kehidupan kita di akhirat besok. Sebab bulan puasa ni dia punya pahalanya bergandanya luar biasa. Yang macam tadi Ustaz sebut, amalan fardu Allah gandakan jadi 70 kali ganda. Amalan sunat Allah jadikan pahala fardu. Bukan itu saja. Setiap amalan kita digandakan begitu banyak. Khususnya pada malam Lailatul Qadar tu, gandaannya terlalu besar. Gara-gara kita ibadah Lailatul Qadar tu, satu malam tu, kita beramal satu malam tu, dia boleh selamatkan kehidupan akhirat kita. Pada satu malam tu bukan lama ibadah je kan, sikit je kan. Tapi pahalanya terlalu banyak. Sikit amalnya, tapi cukup. Apa cukup? Pahala yang dihasilkan tu cukup untuk selamatkan kita pada hari kiamat. Itu dikatakan bulan Ramadan, bulan yang berkat. Kata Nabi, faradallahu alaikum siyamu. Bulan Ramadan telah dipadukan kamu berpuasa. Satu, tuftahu ababu sama. Langit terbuka luas. Pada bulan puasa langit terbuka luas. Maksudnya rahmat turun lebat, doa terangkat. Bila langit terbuka macam tu, maksudnya rahmat turun banyak. Lepas tu doa kita Allah terima terus gitu. Itu bulan Ramadan. Bulan lain tak macam tu. Lepas tu Nabi kata watulaku fihi ababul jahim. Pintu neraka semua Allah tutup. Allah tutup. Allah tutup. Watuwallu fihi maradus syayatin. Tak cukup dengan itu. Allah tutup neraka. Allah buka langit. Allah buka pintu syurga. Allah ikat setan-setan kena ikat pada bulan Ramadan. Sebab tu bulan Ramadan ni kejahatan orang boleh kurangkan. Kalau Ustaz tanya polis SB kan special brand kan, tanya, mereka mengakui
Bulan Ramadan jenayah turun. Ya? Sebab bulan Ramadan ni Allah ikat setan. Tak bagi ganggu kita. Habis kita masih nak buat jahat Ustaz, itu kerana nafsu. Ya? Nafsu. Nak buat jahat ni godaannya satu setan. Kedua nafsu. Setan dah kena ikat. Allah ikat setan. Kenapa Allah ikat setan? Allah nak bagi kita kekuatan untuk beribadah. Allah bagi kita kekuatan untuk beribadah sebanyak-banyaknya pada Ramadan. Allah ikat setan. Dan yang specialnya Nabi sebut lillahi fihi, pada bulan Ramadan lailatun, ada satu malam. Malam ni yang kita nak besarkan bulan Ramadan ni. Bukan hari raya yang kita nak besarkan. Syed dah tempat baju dah Syed? Dah tempat baju raya? Kita kan besarkan raya. Kalian dah dengar dah lagu raya dah berkumandang dah. Elan-elan raya dah keluar dah. Jadi orang lebih besarkan raya. Padahal Nabi sebut bulan Ramadan ada satu malam yang kita nak kejarkan ni Ramadannya. Yang kita nak kejarkan malam Lailatul Qadarnya. Sebab pada bulan Ramadan, bulan lain tak ada. Ramadan tahun depan kita tak pasti ada Syed. Bukan tahun depan, petang ni pun tak ada jaminan kita hidup kan. Banyak orang mati hari ni mati gitu je. Tak tahu tak ada penyakit, mati je. Jadi kata Nabi, Nabi beritahu pada kita, lillahi fihi, pada bulan Ramadan Allah sediakan lailatun, ada satu malam Allah sediakan kita khairun min alfisyahr. Malam tu malam yang paling mahal dalam setahun. Dalam setahun ada 365 atau 66 malam. Ada satu malam yang paling bahagia, paling berharga, namanya malam Lailatul Qadar. Dan malam tu semakin menghampiri kita. Bila kita masuk hari ke-8 Ramadan, benda tu makin dekat. Bila masuk 15 Ramadan, makin dekat lagi. Bila masuk 18 Ramadan, lagi dekat. Kita kena bersedia dengan malam tu. Bukan bersedia dengan makanan, bersedia dengan ibadah. Lailatun khairun min alfisyahr. Nabi kata Allah sediakan satu malam. Malam tu khairun min alfisyahr. Dia punya kebesaran dia lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam surah Al-Qadar ada ayat surah Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfisyahr. Kalau kita nak tahu Lailatul Qadar tu malam apa, buka surah Qadar. Allah dedahkan rahsia dia. Lailatul qadri khairum min alfisyahr. Lailatul Qadar tu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni kalau kita tahunkan jadi 83 tahun kan. Maksudnya apa? Pada malam itu, kalau siapa yang beribadah, maknanya dia telah beribadah selama minimum 83 tahun. Untung kan? Untung tak jannah. Umur kita pun tak sama macam tu kan? Lailatul Qadar tu kalau malam tu kita berjaga. Siapa boleh iktikaf, silakan. Siapa tak iktikaf, iktikaf dekat rumah. Kat mana Ustaz? Kat bilik masing-masing kan? Bangun awal sikit. Buatlah ibadah yang kita mampu. Solat 2 rakaat pun okey. Ngaji sikit pun okey. Sebab siapa boleh berjaga malam tu, isi dengan ibadah, maka pahalanya Allah kira, Allah balas minimum 83 tahun. Sebab malam tu panjangnya, kalau kalian nak tahu, walaupun di jam kita sama je, gelapnya sama, tapi malam tu terlalu panjang. Ulama kata malam tu khairun min alfisyahr, lebih panjang daripada 1000 bulan, lebih panjang daripada 83 tahun. Maksudnya kata ulama, malam tu minimum panjangnya 83 tahun sebenarnya. Dan maksimum tak tahu berapa banyak, mungkin 1,000,000 tahun, mungkin 1,000,000,000 tahun pada malam tu, ikut kuasa Allah. Mungkin tahun ni panjangnya tak tahu, itu Allah yang tetapkan. Jadi kalau malam tu kita berjaga, kalau tak berjaga pun kita beribadah apa yang mampu, malam tu pahalanya Allah panjangkan sebanyak 83 tahun minimum. Jadi siapa yang sembahyang malam tu, dia sembahyang selama 83 tahun non-stop. Non-stop tu non-stop. Kita kalau sembahyang paling lama 5 minit dah, kita dah berhenti kan. Ini non-stop. Allah bayar pahala sembahyang 83 tahun non-stop.
Siapa nak bagi? Benda tu tak terjadi kecuali malam tu qada. Sebab tu Nabi pesan dah pada kita sejak ribuan tahun yang dulu, jumpa Ramadan je, ada satu malam yang berharga. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita malam tu tidur tak bangun, kita rugi. Sebab benda tu berlaku pada waktu malam Lailatul Qadar saja. Siapa yang mengaji Quran pada malam tu, Allah bayar gaji dia baca Quran straight 83 tahun. Siapa nak bagi tuan-tuan? Betul tak? Kalau malam tu dia bertasbih 83 tahun straight, straight. Jadi pahala semayang kita sebanyak ni, pahala puasa kita sebanyak ni, pahala baca Quran banyak. Itu yang dikatakan berkat. Gara-gara malam tu kita selamat pada hari kiamat, sebab malam tu mengalihkan pahala yang begitu besar. Minimum Allah bayar ganjaran pahala 83 tahun. Itu yang kita nak besarkan pada Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita terpilih untuk dapat menghidupkan malam-malam 10 yang terakhir. Malam yang terakhir ni yang penting. Sebab malam-malam akhir biasa orang dah lupa dah. Malam akhir kan. Biasa malam akhir kita lebih kepada persiapan raya, kita lebih kepada ingat Syawal. Di Ramadan tu kita dah mula kurang. Lailatul Qadar pun kita dah mula abaikan. Kalau boleh yang ujung tu kita makin kuat beribadah. Sebab malam tu malam yang paling penting. Senang kata Lailatul Qadar ni malam penyelamat kita. Kita hari-hari biasa ni kan ibadah kita lemah-lemah tu kan, lebih kurang. Malam tu kita berbuat sesuatu yang baik, Allah gandakan pahala menjadi 83 tahun. Man hurrima kata Nabi, siapa yang malam tu tak buat apa-apa, Lailatul Qadar tu biasa-biasa je, bahkan penuh dengan kelekaan, mungkin tidur sepanjang malam atau habis dengan tengok TV atau buat benda sia-sia. Man hurrima, siapa yang terhalang berbuat baik pada malam tu, kata Nabi, hurrimal khaira kulluh, maka sebenarnya dia terhalang segala kebaikan. Malam tu kalau kita tak buat apa-apa, kita rugi. Dunia akhirat kita rugi. Macam itulah maksud Nabi. Kalau malam tu kita boleh buat sesuatu, kita untung dunia akhirat. Sebab tu mudah-mudahan Ramadan kali ini kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat berpuasa dengan baik satu, dan dapat kita hidupkan malam-malam akhir Ramadan dengan amal-amal yang baik, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau zaman Nabi bila masuk 10 akhir semua tidur kat masjid. Tu zaman Nabi lah. Sahabat-sahabat tidur masjid, Nabi tidur masjid. Mereka bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar bukan kita cari orang tua berjubah putih lalu, bukan. Malam Lailatul Qadar bukan kita cari dekat air susu kat paip, bukan. Lailatul Qadar ni kita tak payah cari apa-apa, kita cari Allah nanya dengan beramal. Nanti Allah catat kita termasuk orang yang hidupkan Lailatul Qadar. Siapa dapat hidupkan Lailatul Qadar, kata Nabi, dia dapat kebaikan di dunia sampai di akhirat. Tu malam Lailatul Qadar. Dekat Taman Ustaz, Lailatul Qadar ni dia malam-malam yang ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29. Malam-malam ganjil tu kita kena lebih serius daripada malam-malam genap. Sebab dia berlaku biasanya malam-malam ganjil. Dia ada tanda-tanda dia. Tanda malam Lailatul Qadar antaranya ulama kata malam tu sepi, sunyi, tak ada bunyi anjing, senyap je. Jadi kalau kita bangun kung 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 kung, tu bukanlah. Jadi kalau malam Lailatul Qadar tu sunyi, pokok-pokok dia menunduk. Kalau kita bangun tu pokok kelapa semua tunduk, semua contoh kan. Lailatul Qadar kalau tersempat dengan Lailatul Qadar, doalah sungguh-sungguh tuan-tuan. Doa yang paling patut kita panjatkan. Siti Aisyah pernah tanya, ya Rasulullah, kalau kita dapat jumpa Lailatul Qadar, kita nak minta apa? Nabi kata, banyakkan minta ampun. Itu yang Nabi ajar doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi malam tu dia redup. Langit dia tak terang, langit dia macam redup. Kita panggil sekali apa? Estetik, apa suasana apa? Dia macam redup-redup. Apa istilah sekarang ni?
Budak-budak sekarang suka sebut estetik. Kalau kita pergi kedai kopi, kedai makan tom yam, dia terang benderang, kedai makan mamak, dia ada pattern dengan kedai makan yang jenis yang mahal-mahal ni. Alah, kedai kopi yang mahal-mahal ni kan, ada jenis dia suram, bukan suram tau, gedup-gedup, apa nama, romantik kalau KFC merah terang, McDonald dia terang. Dia kalau kedai-kedai tu lah, contoh kedai kopi-kopi yang mahal-mahal tu dia macam dia sejuk. Lepas tu kadang dia macam tu, dia sejuk. Dia bentuk dia bukan terang itu. Dia macam estetik lah, nampak sedap gitu tu tanda-tanda tu kadang. Jadi kalau kita jumpa malam tu, berdoalah sungguh-sungguh, sebab doa malam tu masya-Allah. Dekat Taman Ustaz ada satu perempuan tu, murid. Dia cerita dia bangun pada malam akhir Ramadan, dia buka tingkap, dia nampak bulan. Bulan tu bulat. Malam 10 dah tak bulat dah. Dia dah penghujung bulan ni kan, dia dah kecil kan. Dia buka tingkap, nampak bulan terang, bulan tu besar dekat dengan dia. Lepas tu dia kejut mak dia, mak. Mak dia kata cepat doa. Kata akak tu, saya tergamau Ustaz, saya tak doa, saya tergamau. Gitu. Nampak bulan buka tingkap, nampak bulan besar gitu. Bulan mana ada besar macam tu, kan? Lepas tu dekat, lepas tu cahaya dia cantik. Dia tak terecap nak doa masa tu sebab tergamau, kan? Tu antara Ustaz kata tu tanda-tanda dah tu kadar dah kalau nampak keindahan macam tu. InsyaAllah kalau kita bersungguh-sungguh di awal Ramadan ni, Allah akan bagi kita peluang jumpa malam tu. Kalau tersempat dengan malam tu, doalah sungguh-sungguh. InsyaAllah doa, bukan insyaAllah, dijamin doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sedikit yang Ustaz nak sampaikan malam ni. Jadi kita dah masuk fasa kedua Ramadan ni. Lepas ni kita masuk fasa ketiga, 10 terakhir. Rebut peluang yang Allah sediakan pada malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Banyakkan doa. Allahumma innaka afun tuhibul afa fa'fu anna, dan jangan lupa bayar zakat fitrah. Zakat fitrah dah mulai dikutip kan. Ni sekarang ni kita dah boleh bayar lah. Dah boleh bayar daripada awal Ramadan, dah boleh bayar. Tapi dia ada waktu afdalnya. Cuma paling lewat last sekali waktu dia expired bila imam dah turun daripada mimbar sembahyang raya tu, habis dah. Dah tak boleh nak bayar zakat fitrah. Dia jadi sedekah biasa Zakat fitrah ni lain. Dia zakat untuk diri. Diri kita ni kan banyak kekotoran. Diri kita ni kan kita pakai. Kita ni kan naik kereta kena bayar rotek. Kan Syed kan? Kita naik kereta bayar rotek tak? Kan bayar cukai kan? Sebab kita gunakan jalan raya kerajaan tu kan kita kena bayar. Kita punya tubuh ni kan Allah bagi percuma je. Mana pernah kena bayar? Allah bagi tangan kan free. Allah bagi mata kan free, tapi kena bayar cukai. Cukainya setahun sekali je. Zakat fitrah tu cukai diri. Kita dah pakai ni, bayar. Murah pula tu. Ada 3 pilihan kan. Rotek kereta pun mahal. Yang murah saya tahu RM7. Tengah-tengah ada RM12. Paling tinggi untuk orang 220 RM20 Cik ambil yang mana? Kalau rasa makan beras murah, bayar RM7. Tapi rasa orang kelas-kelas sikit makan beras mahal, beras siam, bayarlah RM20. Tapi pertengahan, bayarlah RM12. Ustaz ambil yang pertengahan. Siapa nak bayar yang mahal, silakan. Tak rugi. Kita kalau bayar lebih, tak rugi. Kita ambil sikit pun tak apa. Kalau boleh jangan lokek lah. Tak rugi kita bayar zakat ni. Allah pasti pulang semula. InsyaAllah. Jadi itu pesanan untuk bulan puasa. Dan jangan lupa siap-siap untuk malam-malam yang terakhir. Cuma berbeza Ustaz tengok di Malaysia ni dengan dekat Mesir, suasana sambutan Ramadan ni berbeza. Ustaz dapat beza sebab Ustaz pernah duduk negara Arab. Di sana dia makin akhir makin meriah. Dia terbalik tau Syed. Kat Arab ni ujung dia makin meriah.
Kat Malaysia ni mula-mula meriah Ramadan tu. Di surau ustaz saja contoh malam pertama, ya Allah meriahnya surau tu. Perempuan, laki-laki, tua muda ni kasut ni bersepah keliling surau ni. Penuh motor, penuh muka new faces banyaklah muncul-muncul baru ni, muka-muka baru ramai nah. Meriah. Itu hari pertama. Hari kedua dia dah melusut, dia dah minggu kedua ni kan dah sepi nanti dah last, nanti minggu ketiga nanti dah ujung balik asal orang tu juga yang semain jemaah tu orang tu jugalah. Kebanyakan macam tu keluhan-keluhan daripada masyarakat kita, sebab mereka tak merasai nikmat Ramadan mereka tak dapat nak nilai Ramadan tu. Tapi kat Arab berbeza Said, masya-Allah Saya belajar kat Mesir 6 tahun, memang bezalah. Pertama dah meriah, nanti di ujung dia makin meriah, paling hujung tu paling meriah. Ada satu masjid dekat Mesir, nama dia Masjid Amr bin As, seorang sahabat Nabi yang buka masjid di kawasan Mesir tu. Di situ kalau tarawihnya malam kemuncak dia sampai 15,000 orang. Masjid ni besar, penuh dalam, melempah keluar. Melempah sampai keluar. Kita punya melempah juga sampai keluar, tapi dekat rumah melempahnya. Ini melempah keluar. Ustaz pernah terlambat datang masjid tu. Dia tak lambat. Pukul lepas asar kena pergi, kau tak penuh. Lepas asar kena pergi, kau tak penuh. Ustaz terlambat. Naik motor, sampai je, Ustaz dapat duduk belakang. Dinding kat belakang. Luar tu, kat luar masjid tu dah melempah dah. Ustaz dapat dalam tapi kat belakang. Dekat belakang masjid. Dekat dinding lah. Saf yang terakhir kat masjid tu. Masa tu imam yang baca Imam Jibril. Namanya pun Jibril. Memang sedap dia baca. Imam Jibril ni masa Ustaz kat Mesir tahun 1, dia tahun 4, dia senior kita lah. Dia punya bacaan memang Arab kan. Dia kalau ayat-ayat azab dia ulang, dia tarik gitu Sebab dia faham kan, dia baca dengan menghayati kan. Jadi kalau ayat tu azab dia tarik. Ayat nikmat tu dia buat dengan lagu tu. Kalau kat sana sembahyang tarawih menangisnya kuat. Kita jarang jumpa orang menangis kat Malaysia sembahyang kan. Kat sana biasa. Memanglah setengah mazhab tu batal, tapi mereka tu mazhabnya Maliki, mazhab bukan Syafi'i. Jadi mereka boleh je. Jadi kalau sana sembahyang dia riuh. Yang nangis macam tu ramai. Nanti kalau ayat azab tu, si Jibril tu dia ulang, dia tarik ayat azab tu, menjerit-jerit orang yang dengar. Sebab mereka faham. Jadi Ustaz masuk last ni dinding tau. Kat belakang ni sebaris ni anak muda Arab. Dengan seluar jin dia, dengan rambut dia tu kan. Budak-budak rock tu lah. Ustaz dapat sebaris dengan dia. Saya kata dapat belakang dengan budak-budak ni, alhamdulillah. Kita nampak muka dia macam tu, tapi bila start sembahyang je nangis ni. Sebab bahasa Arab dia faham kan. Jadi kalau imam tu baca ayat azab, nangis ni. Kita mula-mula tengok budak rock sembahyang juga. Mula-mula, tapi bila dia nangis baru kita tahu dia ni faham bahasa Arab. Bukan itu saja Said kan orang Arab ni. Cuma dia tak pandai cakap Arab. Arab Kelantan dia. Lepas tu Said masa dia sembahyang dalam meraung-raung. Satu hal kita tengok, ya Allah, dahsyat Arab ni. Lepas tu selesai sembahyang tu, bergelempang ni, masih tak habis lagi, masih tertiarap. Tiarap lagi. Nampak kesan dia, dahsyat. Masa kami dekat Mesir tu, masa tu kejadian orang Yahudi bom menembak orang Palestin tengah sembahyang subuh. Masa tu kejadian tu zaman kat Mesir. Orang Islam sembahyang subuh tengah sujud. Yahudi masuk dah tembak, berapa ramai yang mati. Masa tu kejadian kami kat Mesir. Bulan Ramadan, imam tu baca doa Palestin. Dah macam nak pecah masjid tu, merau-rau. Mereka itu bahasa Arab. Itu kat Mesir macam tu. Makin ujung tu makin meriah. Kat Malaysia ni makin ujung makin sepi. Meriah kat mana? Tu bazar Ramadan tu. Meriah kat situ. Orang dah berpindah tempat ke sana dah. Itu kalau boleh kita tinggal 2 sah saja. Suasana tu macam tu di Malaysia. Mudah-mudahan kita tak perangkap suasana tu kan. Kita pergi bazar, pergilah, bukan haram pun pergi Ramadan tu. Selesaikan tarawih dulu. Lepas tu nanti bila habis bazar Ramadan tu malam kan bangun lagi sikit. Kalau boleh bulan Ramadan ni sahur awal sikit. Sebelum sahur tahajudlah dulu kan. Lepas tu baru sahur.
Hidupkan Ramadan tu, kita hidupkan malam-malam dia. Dan Ustaz nak pesan, nanti dah habis Ramadan, teruskanlah budaya Ramadan ni. Baik kita dah dilatih oleh Allah 30 hari, bangun malam, kurangkan makan. Nanti habis Ramadan, hidupkan budaya tu. Cuba tengok bulan Ramadan kan kita lebih, badan kita lebih ringan kan. Nak bangun malam senang, betul tak Jana? Kita ringan badan kita. Kita jaga makan. Kita senang bangun malam. Nanti besok dah habis Ramadan, makan jaga. Jangan kodok, dolar dendam. Raya je. Raya je, makan dah tak betul. Tujuan Allah datangkan Ramadan sebenarnya, di samping kita untuk dapat macam-macam yang Allah sediakan, sebenarnya Allah nak didik cara makan kita. Makan kita ni buruk. Waktu kita, badan kita berat. Berat nak bangun malam, berat nak ngaji, berat nak taat. Sebab kita makan tak betul. Makan kita makan. Kita ni asyik makan je. Betul tak Syed? Makan. Nasib baik tak ada. Ini kalau tak Ramadan tak makan lepas ni kan. Ramadan ada tapau je kan. Tapau buka puasa Kita kan makan, akhirnya badan kita berat. Bulan Ramadan ni Allah dah jaga makan kita. Makan kita terbaik bulan Ramadan sebab kita makan time-nya cukup betul. Maghrib makan. Lepas tu sahur kita makan tu masanya betul, tersusun. Bila tak Ramadan ni makan kita terabur. Makan pukul 8, makan. Nanti 10, makan lagi. Nanti kawan ajak makan lagi. Dan minum dah, ajak minum lagi. Makan kita gitu, akhirnya kita berat. Nanti dah habis bulan Ramadan dah keluar, jaga makan kita. Dan hidupkan malam seperti mana kita hidupkan bulan Ramadan insya-Allah. Jangan nanti dah puasa dah habis, kita raya, makan kita lantak, makan kita tak jaga. Pelik Syed, nanti beraya nanti kita pelik. Makannya boleh banyak. Ni kalau hari pertama ni kita pergi masuk rumah orang, banyak kan masuk kan? Boleh muat tu, masuk muat tau. Mana perut kita tu? Lepas tu dah. Ustaz itu cek darah Ustaz. Cek darah. Sebab Ustaz ada berkawan dengan Cina farmasi. Dia kata orang Melayu bila bulan puasa badan dia bagus, darah dia cantik. Ini pengakuan daripada orang kafir dan Muslim. Jadi kalau bulan Ramadan kita masuk ni memang darah semua turun, kata dia kolesterol turun, puasa tu sebab kita jaga makan. Nanti hari-hari pertama semua rendang dia rasa. Rendang daging, rendang ayam, kalau ada babi dia rendang babi dia makan semua. Oh gitu. Jadi bulan Ramadan, jadi budaya Ramadan mudah-mudahan Allah bagi kekuatan, kita dapat teruskan nanti lepas Ramadan insya-Allah. Nanti lepas Ramadan kita sambung lagi untuk memperingatkan. Nanti dah masuk bulan Syawal insya-Allah. Okey, itulah saja, dah pukul 9.35. Lepas ni Ustaz nak pergi sekolah sains. Ustaz doakan kalian sihat, panjang umur, bahagia, ahli syurga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nanti di akhir 10 Ramadan, dalam malam akhir tu, Allah akan padam nama-nama orang yang telah tercatat di neraka. Kita tak tahu nama kita kat mana ni, mungkin kat neraka. 10 malam terakhir tu Allah padam. Siapa yang Allah padam? Yang Allah nak padam lah, orang yang bersungguh-sungguh. Jadi Ustaz doakan kita semua Ramadan kali ni terpadam nama kita daripada neraka. Amin ya rabbal alamin. Yang baik daripada Allah, yang silap daripada Ustaz. Mari kita tutup dengan selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih Engkau panjangkan usia kami hingga ke bulan Ramadan ni ya Allah. Mudahkan kami untuk beribadah siang dan malamnya ya Allah. Mudahkan kami taat ya Allah. Mudahkan kami membaca Quran. Mudahkan kami menjaga sembahyang. Mudahkan kami bertarawih, bersahur, bersedekah ya Allah. Mudahkan kami taat daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkan kami hidup malam-malam akhir Ramadan ya Allah. Pilihlah kami di kalangan orang yang bertemu malam Lailatul Qadar dalam keadaan taat dan baik ya Allah. Ya Allah, padamlah nama kami di neraka sekiranya nama kami ada di sana ya Allah.
pada Ramadan kali ini ya Allah. Ya Allah, lepas habis Ramadan nanti ya Allah, berikan kami kekuatan, berikan kami hidayah agar kami dapat meneruskan budaya Ramadan di luar Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Engkau berkatilah warga Ikhwas ni, warga Intan ya Allah. Tinggikan darjat mereka, muliakan mereka ya Allah, ampunkan dosa mereka ya Allah, kabulkan hajat-hajat mereka ya Allah, bahagiakan mereka di dunia hingga ke syurga ya Allah, jadikan mereka orang yang masuk syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala